Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Hazimi Razak dalam segmen Kopi O Med Talk. Hari ini bersama saya seorang tetamu khas, pakar kardiologis, senior konsultan kardiologis daripada KPJ Kajang Hospital, Dr. On Akbar Ali. Thank you. Hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan topik yang agak menarik, penjagaan kesihatan jantung seawal umur. Itu adalah satu persoalan. Jom. Okey, Dr. On, melihat kepada tajuk-tajuk keratan akhbar tadi, serangan jantung ni boleh terjadi di kalangan golongan orang muda. So, pengalaman Dr. On, berapakah umur pesakit Dr. On yang termuda pernah Dr. On rawat untuk masalah ataupun serangan jantung? Soalan yang penting, pesakit yang paling muda yang saya pernah rawat untuk serangan jantung adalah 19 tahun. Tetapi itu di Sydney, Australia. Pasien yang paling muda di KPJ Kajang yang kita rawat 25 tahun. 80% daripada pesakit serangan jantung di KPJ Kajang umur kurang daripada 60 tahun. Dan 50% daripada pasien tu umur dia kurang daripada 50 tahun. Jadi seawal umur 19 tahun Dr. On Ya, ada. kena serangan jantung. Ya, ada. Itu agak muda. Sangat muda. Dr. On, boleh Dr. On terangkan apakah tanda-tanda ataupun alarming signs yang seseorang itu mengalami masalah berkaitan jantung? Okey, ada dua simptom yang penting untuk masalah yang berkaitan dengan sakit jantung. Simptom pertama yang saya perlu bincangkan, sakit dada. Simptom kedua, sesak nafas. Simptom pertama, sakit dada ataupun ketak di dada atau rasa tak selesa di dada. Simptom sakit dada ni boleh dialami sama ada di tengah-tengah dada, dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, dan kadang-kadang sakit tu boleh merebak ke bahu sebelah kiri atau bahu sebelah kanan. Kadang-kadang sakit dada itu juga boleh merebak di leher dan kepada ulu hati. Itu adalah simptom paling kerap untuk orang yang mungkin ada masalah berkaitan dengan sakit jantung. Simptom tu boleh berlaku dalam dua situasi yang penting. Situasi yang pertama, masa rehat. Itu antara tanda-tanda yang penting untuk serangan jantung. Situasi kedua adalah simptom yang sama, sakit dada, berat dada atau rasa tak selesa di dada semasa buat kerja-kerja yang berat. Contohnya naik tangga, jalan naik bukit, jalan tergesa-gesa ataupun jalan sambil mengambil barang-barang yang berat. Simptom kedua adalah sesak nafas atau tak cukup angin orang kata. Simptom tu masa berlaku yang benda yang sama semasa buat kerja-kerja berat. The possibility of sakit jantung makin tinggi kalau sakit dada dan tak selesa di dada tu bergabung dengan sesak nafas. So the combination of those two symptoms increase the likelihood of that symptom coming from the heart. Dr. On, betul ke sakit jantung ini adalah satu sakit yang sangat kuat yang seperti selalu kita nampak di dalam TV ataupun dalam drama? Sakit jantung ni memegang dada dan kadang-kadang sampai terbaring. Adakah begitu? Okay. Soalan yang penting tu ada dua anggapan yang salah yang sering menyebabkan kelewatan diagnosis dan rawatan sakit jantung. Anggapan salah yang pertama adalah anggapan bahawa sakit jantung tu akan menyebabkan sakit yang sangat kuat, sakit yang tidak boleh ditanggung oleh pesakit. Itu anggapan yang salah, kerana kebanyakan pesakit yang mengalami sakit jantung, sakit ni sakit yang boleh tahan atau sakit yang tidak teruk. Kebanyakan mereka masih boleh bawa kereta atau bawa motor untuk hari ke hospital. Anggapan salah yang kedua adalah anggapan bahawa sakit di ulu hati atau sakit di bawah dada, di atas perut sambil banyak sendawa atau keluar angin adalah sakit gastrik. Kerana 30% daripada serangan jantung, simptom itu akan localized, akan berlaku di ulu hati sahaja tanpa sakit di dada. Jadi Dr. On, adakah terdapat waktu umur yang seseorang itu harus mula menjaga kesihatan jantung ini? Adakah seawal umur 20 tahun ataupun 30 tahun atau 40 tahun? Sebab kebanyakan masyarakat kita berfikir jantung ni harus dijaga pada umur 50 tahun. Apa pendapat Dr. On? Proses penjagaan kesihatan jantung harus dimulai dalam umur yang awal.
Ada dua sebab. Sebab pertama, purata umur pesakit serangan jantung di Malaysia adalah sangat muda berbanding dengan negara-negara lain. Yang kedua, kita sudah mengetahui daripada research in detail bahawa proses sumbat saluran darah jantung disebabkan kolesterol bermula daripada umur yang sangat awal, lebih kurang umur baligh atau 15 tahun ke atas. Jadi proses untuk menjaga kesihatan jantung dan kesihatan-kesihatan lain harus mula dalam umur yang sangat muda, terutamanya avoiding habit yang tidak elok, contohnya merokok dan minum alkohol. Selepas umur 20 atau 25 tahun, sangat penting bahawa kita buat saringan untuk penyakit-penyakit yang kerap menyebabkan serangan jantung. Contohnya penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis dan penyakit kolesterol. Selain daripada membuat saringan atau ujian kolesterol, darah tinggi dan kencing manis, kita harus juga jaga lifestyle kita, cara pemakanan dan berat badan kita untuk mengelakkan sakit jantung dalam umur yang muda ataupun masa kemudian. Jika seseorang itu merasakan dia mengalami serangan jantung, jadi apakah langkah seterus yang harus dilakukan? Ada dua langkah yang penting yang perlu diambil jika seseorang itu ada mengalami simptom yang ada kemungkinan berkaitan dengan sakit jantung. Langkah pertama adalah hadir dengan segera dalam masa 20 ataupun 30 minit selepas simptom itu bermulai untuk hadir di klinik doktor atau hospital berdekatan. Maximum period should be not more than 30 minutes after the onset of symptom. Langkah kedua adalah untuk mengalami pemeriksaan yang teliti. Pemeriksaan yang teliti itu harus termasuk dua ujian. Satu, ujian ECG atau elektrokardiograf. Ujian kedua adalah ujian darah yang kita panggil ujian troponin. Ujian troponin ini sangat penting kerana ia boleh detect, boleh mengesan serangan jantung walaupun peringkat yang sangat awal. 20 minit dan ke 30 minit itu agak cepat, agak singkat masa untuk seseorang. Sangat penting. Sangat penting. Okey, apakah risiko yang seseorang itu terdedah pada masalah jantung dan apakah cara-cara untuk mengurangkan risiko ini? Ada dua jenis risiko yang boleh menyebabkan seseorang itu terdedah dengan masalah jantung. Risiko jenis pertama adalah risiko yang kita tidak boleh ubah suai, yang kita harus terima. Contoh risiko yang kita tidak boleh ubah suai adalah umur, gender, lelaki lebih kerap daripada kaum wanita untuk serangan jantung. Yang kedua, kaum atau bangsa. Yang keempat adalah family history of heart problem ataupun sakit jantung di kalangan ahli keluarga yang terdekat. Risiko-risiko ini kita panggil risiko yang kita tidak boleh ubah suai. Risiko ini kita gunakan untuk identify, untuk kesan mana-mana pasien yang ada risiko yang lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi risiko ini kita tidak boleh ubah suai. Risiko jenis kedua adalah risiko yang kita boleh ubah suai, yang harus kita ubah suai. Contoh risiko-risiko yang kita boleh ubah suai yang akan meningkatkan risiko serangan jantung adalah smoking atau hisap rokok. Yang kedua, darah tinggi. Yang ketiga, kencing manis. Yang keempat, kolesterol. Yang kelima adalah isu-isu tentang lifestyle, contohnya cara pemakanan dan berat badan. Itulah tadi sedikit sebanyak penerangan berkenaan kesihatan jantung daripada pakar kardiologi Dr. On Akbar. Sampai di sini saja. Saya harap penerangan ini ringkas dan mudah difahami oleh semua masyarakat. Jadi sini saya akan berikan satu sedikit nasihat. Jagalah, sayangilah jantung kita kerana kita hanya ada satu jantung.